Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke channel Trade with Zaza. Jadi hari ini, apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua ialah bagaimana kita nak guna paper trade di dalam bursa marketplace. Okay. Kenapa kita nak guna nak buat paper trade ni? Sebab kalau saya dulu masa saya mula-mula belajar kan, paper trade ni sebenarnya adalah something yang perlu, especially untuk newbie-newbie yang baru-baru nak belajar saham. Jadi nak tahu sama ada skill yang dia dah belajar tu sebenarnya proven ke tidak, dia boleh gunakan untuk membuat keuntungan ataupun tidak. Sebab tu kita perlukan paper trade. Kalau dulu-dulu paper trade ni memang atas paper lah, maksudnya paper is paper lah, tapi saya gunakan kita guna teknologi kan, so kita gunalah macam Excel semua tu untuk kira apa yang kita beli, berapa keuntungan, profit, semua apa loss semua kan, berapa hari bulan. So itu caranya sebelum ni lah. Tapi sekarang ni dia dah lebih canggih dan kita ada website yang memudahkan kita, which is Bursa Marketplace. Dan dalam Bursa Marketplace ni kita boleh gunakan paper trade. Ada paper trade dekat situ. Yang bestnya paper trade dekat dalam Bursa Marketplace ni, kita tak perlu tulis apa-apa, tak perlu ada kita punya Excel whatsoever, kita terus boleh tengok je dekat situ dan dia live, tak perlu kita nak change by ourselves. Maksudnya ialah kalau kita guna Excel kan, bila kita guna Excel, hari ni kita masuk, esok kalau kita tak kalau harga naik, kita kena tukar sendiri manually. Okay, harga ni naik. So, barulah dia akan berubah dekat situ kan, peratus keuntungan ataupun kerugian. Tapi bila kita gunakan apps ni, is very easy. Easy sangat sebabnya dia automatically akan bertukar. So, kita hanya perlu macam jual beli je lah dan kita monitor sama ada dia naik ke atau turun ke dan kita nak jual ke macam mana. So, itu kebaikan paper trade di Bursa Marketplace. Okay, so saya nak tunjukkan anda sekarang. So saya akan share screen. Okay, so untuk menggunakan Bursa Marketplace ni, kita perlu login lah. Okay, kalau first time guna, kita kena login. So ini saya dah login ke dalam account ni. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah bila kita dah login, kita pergi dekat sini, My Market ni, pergi dekat My Portfolio. Okay, dekat portfolio ni, okay, kita nampak ni, dia ada Equity Portfolio Manager. So dekat Equity Portfolio Manager ni, kita boleh create equity portfolio. Okay, equity portfolio yang kita boleh buat maksimum hanyalah 3 sahajalah. Okay, 3 je pun dah cukup banyak dah sebenarnya. Okay, so in each portfolio, apa yang kita perlu buat ialah kita kena tentukan berapa banyak cash yang kita nak supaya ada di dalam setiap portfolio tu. Okay, kalau satu pun dah okey dah. Okay, cubalah buat satu dulu kan. Okay, di sini anda nampak contoh saya dekat sini, saya dah ada 2 portfolio. Okay, portfolio ini memang paper trade ni tau, bukan yang betul-betul trade. So ini portfolio yang saya ada 2 dan saya boleh create satu lagi. Okay, nampak tak dekat sini kan stok ni? So ini bermakna dalam setiap portfolio maksimum stok yang kita boleh ada dalam satu masa ialah 30. Okay, sekarang saya punya portfolio yang pertama ni saya ada 3, yang second ni saya ada 2. 2 saja. Okay, ini kita boleh nampak dia berapa persen keuntungan ataupun kerugian yang kita buat di dalam untuk keseluruhan portfolio tersebut lah. Okay, ini value yang kita dah gunakan. Ini value dalam RM. Kemudian ini adalah cash available. Maksudnya available yang kalau kita nak trade lagi, dekat sini masih ada lagi lah. Kalau saya punya yang Challenger Double Capital ni, cash available yang saya boleh gunakan, masih lagi boleh gunakan ialah 21,000 lebih kurang. Untuk yang kedua ni adalah 13,000 lagi. Okay, now tak cerita panjang, kita create. Okay, kita cuba create equity portfolio baru. Okay, bila kita klik create equity portfolio ni, so kita kena namakan apa portfolio yang kita nak ni. Okay, just namakan sebab ada 3 kan, so kita kena namakan lah, depends on kita punya preferences. So, kalau saya bagi nama Zaza portfolio lah katakan kan, tak apa-apa kat situ, suka hatilah. So ini starting cash. So starting cash ni
Anda boleh letak berapa banyak yang anda ada. Maksudnya berapa banyak yang anda suka. Nak 10,000 ke, 50,000 ke, 100,000 ke, suka hati. Nak lebih daripada itu pun boleh. Okey, tapi yang saya recommend ialah kalau boleh kita letak starting cash ni lebih kurang sama macam modal yang kita ada. Nanti bila kita nak start betul-betul nak trade, banyak mana modal yang kita ada. Macam tu lah kita letak dekat sini. Katalah kalau kita ada 10k. So kita letaklah 10k dekat sini. Okay, 10,000. Okay. Jadi bila kita buat benda yang sama, maksudnya kita simulate lebih kurang macam kita modal yang kita ada, jadi baru kita feel benda tu. Kalau kita nak letak 100,000 pun boleh, tak ada masalah. Tapi benda tu macam tak sama lah. Okay, trade 100,000 dengan trade 10,000 ni lain. Okay, dia punya vibe dia lain. Okay, so ini biarkan aja. So dekat bawah ni kita boleh letak description. So nak letak apa-apa suka hatilah. So mungkin kita kata kita nak ini adalah account swing ataupun account apa, scalping ke, swing ke, rempit ke, suka hatilah. Okay, so swing untuk dapatkan double. Double the modal, the cash, double the cash yang kita ada dekat sini lah. Okay, so saya letak create. Okay, now saya just click on the create equity portfolio dan saya dapat new portfolio. Nampak ni, Zaza portfolio, stock yang kita ada kosong lagi. So kita pergi bawah. Okay, ini yang saya dah ada. Okay, ini dia. Okay, Zaza portfolio. So nampak dekat sini saya belum ada apa-apa stok. So apa yang saya perlu buat di sini ialah kita klik on the buy sell stock. Tapi bila kita nak buy ataupun kita nak sell stock, sekarang ni sebab saya belum ada apa-apa share dekat sini, saya belum ada apa-apa pegangan saya. Jadi apa yang perlu saya buat ialah buy. Takkan nak sell kan? Mestilah kena buy dulu baru boleh sell. Okay, so dekat sini sebenarnya kita boleh tukar kalau kita nak tukar, tapi saya nak guna yang ini, yang Zaza portfolio yang baru saya buat ni. Okay, and then current cash saya ada 10,000. Okay, so sekarang ni saya nak buy the stock. Pilih buy lah. Kemudian company to buy. Okay, dekat sini penting kalau kita tak tahu company apa yang kita nak buy, tak boleh buat apalah. Kita kena tahu dulu company apa yang kita nak buy. Okay, so untuk dapatkan company apa yang kita nak buy, kita kena buat analysis, technical analysis atau fundamental analysis, yang benda-benda yang sepatutnya kita buat sebelum kita buy. Okay, sekarang dah belajar tu, so boleh gunakan skill-skill yang anda ada. Okay, nak guna apa, support resistance ke, nak guna indicators whatsoever, and then kita dah dapat satu company yang kita ataupun satu counter yang kita nak beli. So kita letak ke sini. Okay, contohnya saya nak beli Amulus. Okay, Amulus. So bila saya klik macam ni, nampak tak ni, dia akan keluar kat bawah ni kan. Kena klik tau kat sini. Klik, baru dia akan keluar kat sini price current dia kat sini price, get price ni. Okay. So kita dapat price current kat sini. So ini amount. Amount ni adalah amount of share yang kita nak. Ini bukan lot. Ini adalah unit. Per unit share tu sendiri. Okay. So kalau kita nak beli 1,000 share, beli 1,000 lah. Okay. Kalau kita beli 1,000. Sorry. 1,000, okay, maksudnya 10 lot. Sebab kalau dalam bursa ni, kita tak boleh beli bawah daripada 100 unit. Sebab kita kena beli berdasarkan lot. Okay, kita tak boleh satu unit, tak boleh beli satu unit. Kita kena beli satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okay, itu yang paling kecil. Kemudian 2 lot, 3 lot, 4 lot. So ini adalah 1,000 unit kan. Maksudnya kita buang 2 kosong kat belakang ni. Ini bersamaan dengan 10 lot lah. Ni 10 lot. Okay. Okay, commission ni just leave it there. Lebih kurang lah RM10 ke RM11 kan. Ini contoh je lah kan. Kita nak belajar. Okay, so transaction date. Transaction date ini hari ni lah. Okay, kalau kita tak nak hari ni, kita boleh buat esok. Nanti dia akan valid untuk esok lah. Macam tu. So biasanya kita just guna untuk hari ni je lah. Alright. So transaction note. So transaction note ni penting ni kita buat note dekat sini ialah kita nak tahu kita masuk ni sebab apa. Ya, kalau saya nak guna ni, saya akan tulislah kita masuk ni sebab apa. Okay, mungkin sebab dia dah break resistance ataupun dia dah breakout resistance ataupun dia dah breakout DTL. Katalah breakout DTL. Kan, minor DTL, sorry. Minor DTL.
Mana dia tengok. So, kita letak save and close. The moment kita letak save and close, maksudnya dia akan terus buatlah transaksi tu. Okay, nampak terus masuk dekat sini. Dekat sini. So kita nampak kat sini buy price kita adalah RM1.02. Okay, RM1.02. Kemudian ini adalah harga current, masih lagi RM1.02. Okay, buy price ni tak akan berubah lah. So current price ni akan berubah setiap hari. Okay, quantity ni tak akan berubah juga, dia adalah 1000 share. Kemudian value dia yang kita beli sebab harga Emulus ni lebih kurang RM1, jadi value dia samalah. Okay, so value dia adalah RM1,020. Ini value di dalam ringgit Malaysia dan RM. Okay, gain loss ni kalau kita ada keuntungan nanti dia akan tunjuk kat sini berapa ringgit yang kita untung ataupun rugi. Okay, kemudian ini adalah change untuk daily. Maksudnya hari ni dia naik, kalau dia merah maksudnya dia turun. Kalau dia hijau maksudnya dia naiklah berapa persen. Ini adalah percent change untuk berapa lama kita pegang. Maksudnya kalau kita pegang hari ni, kalau lepas seminggu dia naik, dia akan tulislah kat sini berapa persen yang dia naik, kenaikan dia untuk satu minggu tersebut bermula daripada tarikh yang kita beli. Okey, untuk total lah kiranya. Okey, so itu sahaja. So kita boleh add lagi lah kalau nak add. Kalau kita nak ini untuk add dengan remove cash. Kalau kita rasa macam tak cukup lah RM10,000 ni, kita nak tambah modal lagi kan? Boleh, tak ada masalah. Add je kat sini. Add cash, katalah kita nak add cash RM5,000 lah katakan kan. Okey. And then kita letak kat sini dia punya transaction date and then save and close. So nanti kita akan dapat kita punya ni, kalau kita tengok kat atas kan, nampak dekat atas kali ni dia ada kita punya list portfolio ni. Nampak Zaza portfolio ni kan, cash available dah jadi 13,000. Saya dah tambah 5,000 jadi kan, jadi 13,000 lah. Tolak dengan 1,020 ni sebab saya dah guna tadi. Mula-mula 10K. Sekarang saya dah lepas tu saya dah guna 1,000. Lepas tu saya tambah lagi 5,000. So dia bertukarlah dekat cash available ni. Okey. Macam tu je, senang sangat kalau nak guna paper trade ni. So dia sangat senang, mudah dan juga sangat membantu untuk trader-trader yang baru je nak bermula kan. Kita training dulu sebelum kita betul-betul masuk ke medan perang di bursa Malaysia. Okay. Alright. So ini untuk penggunaan di PC ataupun laptop. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak guna handphone. Okay. Of course anda kena install dululah Bursa Marketplace. Okay, sekarang saya dah masuk ke dalam Bursa Marketplace di handphone. You just klik aja, nanti akan nampak macam ni. Okay, kemudian kita boleh terus saja continue with Google ataupun sign in aja lah. Mengikut kesukaan anda nak masuk guna yang mana. Okay, so sekarang ni kita ada kat sini macam mana kita nak tengok, kita nak pergi dekat dia punya paper trade. Pergi aja dekat portfolio sini dan kita akan nampak kita punya portfolio yang ada di sini. Nampak tak? Okay. Saya ada yang kedua. Okay. Okay. So, di sini kita boleh nampak kan, kalau kita ke belakang ni. Okay, ini yang pertama, Zaza portfolio yang saya baru create tadi. Okay, yang ini, yang kedua yang saya ada, ini saya baru create semalam. Ini dah lama lah, beberapa bulan untuk my paper trade ni. Okay, kat sini aja. Okay, katakan saya nak tambah lagi kat sini. Nampak tadi saya dah gunakan Emulus ni kan. So, saya boleh kat sini bawah ni ada buy, ada sell, ada cash dan history. So, kalau saya nak buy, klik aja buy ni. Okay. Klik buy, kemudian kita boleh search apa yang kita nak beli. Katalah saya nak beli Franken. Nampak Franken tu? Okay, klik aja. Nampak ini price dia, buy RM3.51. Kemudian kuantiti yang kita nak buy, katalah kita ada berapa lah. Kita tengok kita masih ada 13,000 kan. Katalah saya nak beli 1,000. 1,000 unit lah. 1,000 unit maksudnya 10 lot juga. Okey, kemudian kita letak commission ni kosong. Kalau tadi macam tadi commission lebih kurang RM10 lah Okey, transaction date. Okey, pilih hari ni. Okey, lepas tu add description. Apa-apalah nak add description dekat sini. Maksudnya reason kenapa kita nak masuk Franken ni. Okey, anda boleh tulis apa-apa saja. Okey, kemudian kita letak buy. Tak nak tulis pun tak apa. Tapi sebaiknya tulislah, baru kita ingat nanti kita beli tu sebab apa kan. Kita boleh belajar daripada situ. So terus tekan buy.
successfully bought this stock. Okay, nampak? Saya dah beli Franken di sini. Okay, dan Franken tengah turun sekarang. Okay, value dia adalah 3,500 sahaja. Dan saya masih ada cash 10,000 dekat sini. 10,047. Itu sahaja kalau nak guna. So kalau kat sini kalau nak tambah cash, current amount kita ada 10. Kalau nak add, letak je lah berapa kita nak add kat sini kan. Nak add, okay, transaction date dia kat sini. Pilih transaction date. Nak add berapa. Ini kalau nak remove, pergi dekat remove lah. Kalau nak buang kan, remove boleh sebenarnya. Kalau add, kita tambah lagi 1,000 tekan. Okay, and then save lah. Okay, successfully. Okay, add kita punya tu kan. Okay, so easy. So ini adalah history. Kalau kat history ni kita nak tengok bila kita beli, bila kita jual. So kita tahu. Okay, so easy. Okay, katalah kita nak sell pula. Tadi dah tunjuk buy aja kan. Katalah saya nak sell sell. So kita nak sell. Saya punya ni lah. Yang dah lama 4,000 ni kan. Sign ni saya beli daripada harga dia 48 sen lagi. Sekarang dah naik sehingga 93 sen. So saya punya dia punya value dia ialah 9,000. Dulu saya beli 4,000 je, 4,500. So sekarang saya nak jual. Okay, nampak sign ni saya ada kuantiti dia ada 10,000. Saya beli 10 lot. 10 lot. 100 lot. 100 lot. Okay. So ini dia. Okay, sign ni. Katalah saya nak jual. Okay, kejap Okay, sign ni saya nak jual kan? Okay, saya nak sell. Okay, sell. Pergi dekat sell. Kemudian klik sign. Nampak Pergi dekat sell dulu. Lepas tu klik sign tadi. Lepas tu berapa kuantiti yang kita nak jual. Sebenarnya kita tak semestinya kita jual semua sekali pegangan kita. Kalau kita nak jual sikit-sikit pun boleh juga. Okay, tapi sekarang saya nak jual semua sekali. Saya ada tadi 10,000. 10,000 unit. So commission RM10. Okay, transaction date 7 dan kita sell. Kita sell, successfully sold the stock. Okay, dan dia akan hilang lah di sini. Hilang kalau kita nak tengok kat mana? Kita tengok dekat history. So history kita akan nampak lah kat sini. Kita sell, sign, okay, per share commission RM10. Kita dah sell kat sini. Okay, itu sahaja. Okay. Itu sajalah untuk hari ini. So, selamat menggunakan paper trade di Bursa Marketplace. Okay. Bye. Assalamualaikum.